Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kumpulan kami akan membentangkan kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan persoalan pembentangan. Yang pertama ialah apakah peranan anda sebagai seorang guru atau bakal guru dalam membantu usaha kerajaan dan apakah langkah yang boleh anda lakukan untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan murid yang pelbagai. So, saya akan cakap pasal ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Muhammad Zakwan Akmal bin Muhammad Zainal. Nombor matriks dia 193878. Nombor 2 Muhammad Azrul Hanif bin Sazali. Nombor matriks 193132. Yang ketiga ialah Intan Nur Hazwani Muhammad Zulkifli 19 nombor matrik 192864. Yang keempat Sri Mat Jaini 194299. Yang kelima ialah Asraf bin Zahurin Muhammad Don, nombor matrik 193131. Yang keenam Nur Atirah Norman, nombor matrik 193099. Yang ketujuh Nur Nadia binti Abdul Samad, nombor matrik 193134. Nombor 8 Muhammad Farid Syakir bin Salihuddin 192867. Dan yang ke-9 Muhammad Azamuddin bin Ahmad 194763. Dan yang terakhir Michelle Husici nombor matrik 194643. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, mari kita saksikan video berkaitan perpaduan. Indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusutkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya. Seperti kita menikmatinya sekarang ini. So, hari ini saya akan bentangkan bahagian pengenalan. Okey, untuk pengetahuan, guru ni berasal daripada bahasa Sanskrit ataupun dikenali juga sebagai pengajar dalam institusi pendidikan. Okey. Guru ni dia boleh datang daripada institusi pendidikan tu, boleh datang daripada pelbagai bentuk, sama ada segi institusi pendidikan bahagian keagamaan ataupun bahagian awam, pendidikan yang disediakan oleh kerajaan, itu juga dipanggilkan guru. Okey, apakah peranan guru ni? Guru ni dia bantu pelajar dalam membina perkembangan dirinya, sama ada dari segi mental ataupun fizikal. Perkembangan diri yang dimaksudkan ialah perkembangan positif kepada diri seorang pelajar. Dia meningkatkan potensi seorang pelajar tu ke mana hala tuju, ke mana juga kemahiran yang boleh disalurkan kepada kerjanya masa akan datang. Tapi dia berbeza. Bahasa sekolah rendah bahagian asas, dan yang kemudian sekolah menengah ialah bahagian khusus lah, mengikut aliran yang diambil ketika kita tingkatan 4. Contohnya kita akan ambil bahagian aliran masing-masing, bahagian sains ke, bahagian agama atau mungkin bahagian sastra. Itu adalah saluran seorang itu adalah peranan seorang guru untuk melihat di mana pelajar ni punya potensi untuk melanjutkan kerjanya ataupun mungkin pelajarannya. Okey, tapi pada waktu kini kalau kita tengok, Malaysia ni dia sering dilanda dengan isu perkauman dan keagamaan pada waktu kini. Sebenarnya isu perkauman ni dia berlaku tahun demi tahun. So kalau kita tengok dulu peristiwa 16 Mei, kalau kita tengok peristiwa Hindraf,
itu adalah perkauman-perkauman. Hal ini disebabkan oleh pelbagai sebab yang mendorong ke arah isu keagamaan dan juga perkauman. Isu keagamaan dan perkauman ni sebenarnya dia adalah benda yang sama. Bila kita meniupkan isu perkauman tu, sebagai contoh antara isu Melayu atau India, kita juga akan melibatkan isu keagamaan dalam situ. So yang pada waktu kini, kalau kita lihat kerajaan sekarang ataupun bukan kerajaan sekarang lah, maksud saya zaman kini, parti politik yang kita lihat, diorang banyak memainkan isu-isu perkauman dan menyebabkan kita terpisah daripada beberapa bangsa-bangsa lain lah. Banyak kita lihat diorang mainkan isu perkauman, saya tahulah diorang mainkan ataupun isu tu memang betul. Dan kalau betul, kenapa isu itu timbul pun, itu adalah salah satu masalah lah yang menjadi merenggangkan hubungan antara kaum Melayu, Cina dan juga India lah. So perkara ini menyebabkan masyarakat hidup dengan keadaan tertekan dan menindas kaum minoriti. So kalau kita tahu, kaum majoriti di negara kita ialah kaum Melayu, dan minoriti itu melibatkan kaum Cina, India dan juga kaum-kaum lain. So bila ada isu perkauman ni, kaum Melayu ni dia menindas kepada kaum-kaum lain yang menyebabkan mereka pun juga memberontak dalam cara yang lain, cara masing-masing lah. Dan bukan saja dia memecahkan antara kaum, tapi antara kaum Melayu sendiri pun berpecah mengikut persefahaman diorang atau mengikut kepentingan politik diorang. So hal ini menyebabkan dia menggaduh, tapi sebenarnya kita tak dapat apa-apa benefits yang baik dari segi pergaduhan. Kita nampak dia banyak menyebabkan penindasan kaum dan juga kaum-kaum lain yang lebih minoriti daripada China dan juga India ni. Dia nak lagi tersekat, dia tak tahu nak pergi mana. Yelah, kita kaum dah bergaduh, dan bila tindas kaum ni, sebenarnya keutamaan kaum tu pun juga berkurangan. Okey, dalam hal ini juga sebagai seorang guru harus bertindak menyemai sifat perpaduan dalam diri murid untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman pada masa akan datang. So guru ni, sebagai seorang guru, diorang kena menyemaikan sifat perpaduan dan perkauman. Kalau kita lihat perkauman dan keagamaan dan perpaduan juga sifat perpaduan ni bukan saja dia boleh diamalkan oleh guru moral, pendidikan moral yang memang khas untuk atau pendidikan sivik dan kewarganegaraan, tapi guru-guru lain, guru-guru subjek lain juga harus menekankan bahawa perpaduan itu penting. Kerana kalau perpaduan ini pecah dan terus menerus, hal ini akan membawakan banyak keburukan kepada negara kita pada masa akan datang. Dan pada masa kini pun kita dah nampak keburukan dia. Kita jumpa kaum lain pun macam masing-masing buat muka masing-masing. Kita tak boleh menindas kaum lain sebenarnya, tapi pergaduhan parti politik menyebabkan tanggapan masyarakat lain kat kita atau tanggapan kita kat masyarakat lain tu berubah. So sebagai kerajaan harus mencari cara untuk menyatupadukan balik masyarakat agar kita dapat hidup dalam keadaan aman. Kita tak nak berulang lagi peristiwa perkauman yang melibatkan pertumpahan darah. Dan kalau keadaan itu terus, dan ini boleh menjejaskan hubungan kita antara masyarakat, dan juga memberi peluang lain kepada negara-negara luar untuk melihat kekecohan, melihat perselihan faham kaum kita ni, menyebabkan negara kita akan ditinjau oleh negara-negara yang lain. Dan mungkin kalau dia terus jadi teruk perpaduan, mungkin kita akan hilang kemerdekaan kita yang kita capai. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya, apakah peranan anda sebagai bakal guru dalam membantu usaha kerajaan untuk perpaduan negara? Okey, baik. Yang pertama adalah menjadi ejen sosialisasi dalam menyebar ilmu kemasyarakatan. Okey, dan kita perlulah wujudkan dalam diri kita peranan sebagai ejen membentuk perpaduan. Okey, peranan ni ada 4. Yang pertama adalah penyampai ilmu kenegaraan. Yang kedua, penyampai ilmu kebudayaan. Yang ketiga, penyampai ilmu perpaduan. Yang keempat adalah suri teladan kepada pelajar. Okey, daripada kajian
Annie dan Rosary 1993, guru ni dianggap sebagai ejen perubahan sosial, di mana gurulah dapat merubah ataupun membentuk sosial para pelajar itu sendiri. Dan guru juga menjadi sebagai ejen perpaduan dan mendidik pelajar dengan nilai perpaduan dalam mengekalkan keharmonian antara kaum. Seterusnya, kita sebagai bakal guru perlulah menghayati dan melaksanakan keperluan sepenuhnya kurikulum. Dalam poin ini dinyatakan bahawa bagaimana kita sebagai bakal guru nanti akan melaksanakan tanggungjawab kita, dan kita perlulah melaksanakan sebagai kurikulum ni sebagai contoh kelab dan persatuan dan sebagainya. Perlulah kita laksanakan dengan penuh bertanggungjawab dan penuh minat dan sebagainya lah. Dan seterusnya, menghayati salah satu elemen dari falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan ni dia adalah falsafah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. Okey, dalam falsafah ini dia terbahagi kepada 5 poin di bawahnya, iaitu yang pertama adalah berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat menghormati dan sebagainya. Yang kedua adalah berusaha untuk memajukan ekonomi negara berdasarkan dasar-dasar yang ditetapkan. Yang ketiga iaitu sering mengamalkan kestabilan politik dan keamanan negara. Yang keempat, mematuhi perlembagaan dan peraturan negara. Yang kelima adalah mempertahankan maruah diri, profesion, agama, bangsa dan negara. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini dan menekankan berkaitan perpaduan. Sekiranya kita amalkan dia dengan terbaik, dan maka hasilnya juga akan terbaik, dan kita perlulah menjadi teladan yang baik kepada para pelajar. Okey, seterusnya. Okey, jadi peranan yang seterusnya adalah pengajaran dan pendidikan nilai melalui cerita dan peristiwa. Okey, guru harus menjadi lebih komited dan kreatif dalam memupuk perpaduan antara murid. Pengajaran dan pendidikan nilai perlu menimbulkan kesedaran dan keinsafan melalui cerita, peristiwa dan kejadian supaya dapat dijadikan contoh dan teladan. Pengajaran dan pendidikan nilai perlu mendidik generasi muda supaya mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai yang baik dan menolak nilai-nilai yang buruk. Secara semula jadinya, minda seorang kanak-kanak sangat mudah untuk dipengaruhi, terutamanya dalam rancangan-rancangan yang ditayangkan di televisyen, tidak kira jalan cerita atau isi kandungannya, formatnya atau gerakannya. Maka apabila kanak-kanak menghabiskan masa dengan menonton televisyen, kanak-kanak akan terikut-ikut dengan apa yang ditontonnya, dan tentulah media-media tersebut menjadi seolah-olah menjadi guru kepada kanak-kanak. Okey, jadi kanak-kanak akan terlibat secara aktif dalam sesuatu rancangan yang ditontoni berdasarkan tahap kemampuan, tahap pemahaman mereka tentang apa yang berlaku dalam rancangan tersebut. Jadi, guru boleh mengambil pendekatan bercerita seperti rancangan televisyen tersebut untuk menyalurkan nilai-nilai murni dan menggambarkan keharmonian dan kebaikan yang diperolehi apabila perpaduan kaum terjalin erat. Beberapa cerita kanak-kanak telah dibentuk yang bukan sahaja merangkumi isi kandungan hiburan tetapi bertujuan untuk mengajar konsep nilai dan sifat-sifat yang positif. Guru juga boleh mencari inisiatif untuk mereka sebuah cerita yang menarik perhatian murid-murid, memahami apakah kebaikan yang diperolehi daripada perpaduan kaum. Guru juga boleh mengaplikasikan teknik bercerita kepada teknik lakonan yang sememangnya lebih memberi pengalaman sebenar kepada murid-murid apabila mengamalkan nilai murni bagi mewujudkan perpaduan kaum. Contohnya dalam cerita tersebut, dalam lakonan tersebut, guru perlu melibatkan pelbagai kaum seperti kaum Melayu, India, Cina dan sebagainya. Contohnya seperti lakonan Rumah Terbuka Hari Raya yang dikunjungi oleh semua kaum. Bermula dari itulah mereka mula mengenal adat, budaya dan keseronokan apabila menyambut perayaan bersama-sama tanpa mengira bangsa. Pengajaran dan pendidikan nilai melalui cerita dan peristiwa bukan sahaja menghiburkan, malah menggalakkan kanak-kanak untuk menggunakan daya pemikiran di samping memberikan kemahiran memproses masalah. Selain menghiburkan, teknik bercerita juga mampu mendidik kanak-kanak tentang nilai-nilai Islam, budaya dan sosial masyarakat. Okey, baik. Seterusnya ialah memantapkan diri dengan pengetahuan berkaitan bangsa lain. Dalam membentuk perpaduan negara, kita sendiri perlu memantapkan diri berkaitan dengan bangsa-bangsa lain. Okey. Dengan adanya pengetahuan berkaitan bangsa lain, kita dapat mengetahui budaya bangsa lain seperti
perkahwinan, adat dan lain-lain lagi. Oleh hal demikian, kita dapat memahami isu-isu sensitif yang perlu dielakkan agar tidak mencetus perkauman. Selain itu, kita juga dapat berkongsi pengetahuan berkaitan bangsa lain dengan orang sekeliling agar semua orang mengetahui perkara berkaitan bangsa lain, terutamanya isu-isu sensitif yang boleh mencetuskan perkauman antara kaum-kaum di Malaysia. Seterusnya, apabila kita mengetahui budaya ataupun adat daripada bangsa-bangsa lain, kita dapat meningkatkan rasa hormat dalam diri terhadap bangsa lain. Selain itu, dengan adanya pengetahuan berkaitan bangsa lain adalah salah satu persediaan kita sebagai bakal guru untuk membantu bakal pelajar memahami berkaitan bangsa lain. Okey, baik, Seterusnya, kita sebagai guru berperanan menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan. Bermula dengan diri sendiri yang mencintai bahasa kebangsaan akan menjadi contoh tauladan kepada anak murid kelak. Kita sebagai bakal guru perlu menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan bermula dari golongan belia seperti kita dan rakan-rakan. Hal ini akan menormalisasikan penggunaan bahasa kebangsaan. Seterusnya, penggunaan bahasa ini akan menjadi ikutan remaja dan murid di sekolah. Justeru, kita dapat memupuk rasa bangga menggunakan bahasa kebangsaan dan seterusnya menanamkan rasa cinta akan bahasa kebangsaan dalam diri murid. Secara tidak langsung, perpaduan dapat dipupuk dalam diri mereka. Okey, baiklah, pergi kepada yang kedua, iaitu apakah langkah yang boleh dilakukan untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan murid yang pelbagai. Okey, langkah yang pertama iaitu memperbanyakkan aktiviti secara berkumpulan semasa di sekolah tanpa mengira kaum. Okey, jadi sebagai seorang bakal guru, semasa saya mengajar nanti, saya mahukan setiap kumpulan yang terbina dalam aktiviti di dalam kelas hendaklah terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, walaupun pada awalnya pembahagian kumpulan itu ditentukan oleh guru itu sendiri, namun lama-kelamaan perkara ini akan menjadi kebiasaan dan satu norma baharu dalam kelas, iaitu sekiranya mereka ni nak membentukkan kumpulan, haruslah ahli kumpulan tu terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi komunikasi yang ditunjukkan di dalam kumpulan tersebut akan mengeratkan hubungan antara murid yang berbilang kaum semasa berada di dalam kumpulan itu ataupun semasa menjalankan aktiviti berkumpulan tersebut. Mereka akan belajar bertolak ansur, mereka akan belajar saling menghormati pendapat antara kaum dan antara ahli, dan mereka juga saling bekerjasama dalam menyelesaikan satu tugasan tersebut. Jadi kita boleh nampak di sini mereka boleh mengeratkan hubungan walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, baiklah, seterusnya norma baharu ini akan menjadi akan menyemai satu semangat perpaduan antara murid yang pelbagai. Kiranya bila diorang dah terbiasa di sekolah berada dalam satu kumpulan yang pelbagai, jadi bila mereka berada di satu komuniti yang besar, berada di luar sekolah, bercampur dengan orang kaum yang pelbagai juga akan menjadikan mereka sudah terbiasa dan menjadi satu norma yang baharu. Jadi hari ini saya akan membentangkan apakah langkah yang saya boleh lakukan untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan murid yang berbagai. Di Malaysia, terdapat 3 bangsa yang berbeza, yang terutamanya adalah orang Cina, orang Melayu, orang India. Di sebuah sekolah, terdapat berbagai jenis bangsa lah. Jadi, kami akan mengumpulkan semua murid dalam satu kelas, dan apa yang saya boleh lakukan adalah mengamalkan aktiviti yang boleh meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan murid. Contoh aktiviti adalah menjalankan aktiviti melukis poster yang berkaitan dengan perpaduan di negara kita. Mungkin poster itu boleh ada satu slogan yang bernama perpaduan di negara kita ataupun satu Malaysia. Jadi murid itu, kalangan murid akan melukis apa yang mereka fahamkan perpaduan. Jadi ini saya rasa boleh meningkatkan perasaan patriotisme mereka dan mereka boleh mengetahui identiti ataupun
istimewa pelbagai bangsa. Jadi aktiviti ini boleh dijalankan dengan kumpulan ataupun dengan individu lah. Okey, jadi aktiviti yang kedua kita boleh lakukan ialah menulis puisi. Puisi itu boleh terdiri daripada bahasa kebangsaan negara kita, iaitu bahasa Melayu lah. Walaupun orang Cina, orang India ataupun orang Melayu, mereka boleh gunakan bahasa kebangsaan kita untuk membuat satu puisi yang berkaitan dengan perpaduan negara, perpaduan dalam kalangan negara. Ini dapat mencurahkan perasaan semangat perpaduan antara satu sama lain. Jadi dengan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kebangsaan negara kita, ini juga boleh meningkatkan semangat patriotisme ataupun semangat perpaduan dalam kalangan murid. Baiklah, sekarang tiba masa kepada pembentang kepada saya. Okey, sekarang apakah langkah yang anda boleh lakukan untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan murid yang pelbagai? Jadi isi yang ingin saya kongsikan ini ialah di mana kita mungkin sebagai guru kita boleh menghasilkan aktiviti hasil kerjasama dengan pihak sekolah. Okey, iaitu dengan kerjasama daripada pihak sekolah, kita boleh mewujudkan satu program rancangan integrasi murid untuk perpaduan ini bertujuan bagi mengeratkan perpaduan antara murid-murid pelbagai kaum, seperti mana yang kita ketahui dalam satu sekolah tu 3 kaum yang mungkin menjadi kaum utama dalam satu sekolah itu, seperti yang pertama Melayu, Cina, India. Okey, melalui aktiviti yang dilaksanakan. Jadi kita antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru hasil kerjasama dengan pihak sekolah ni ialah kita mengadakan sambutan, program sambutan hari raya di peringkat sekolah. Umpamanya merupakan satu program yang bagi saya satu program yang hebat dalam usaha memupuk perpaduan. Okay, kita boleh bayangkan jika program ini kita laksanakan sejak daripada peringkat bangku sekolah rendah, ia secara tidak langsung akan memberikan satu gambaran jelas atau memberi satu pendedahan kepada murid-murid yang kita tahu kita boleh lentur daripada mereka boleh lentur mereka sejak mereka daripada kecil, untuk menentu kita nak beri pendedahan kepada mereka tentang apa itu perpaduan dalam kalangan mereka. Okey, jadinya bila sambutan hari raya ni diadakan di peringkat sekolah, kita boleh lihat murid-murid Cina dan India mereka berpeluang untuk mempelajari dan mengalami sendiri budaya masyarakat Melayu ketika menyambut perayaan hari raya. Contohnya pada hari sambutan tersebut akan ada jamuan makan yang menyediakan makanan utama menu hari raya masyarakat Melayu seperti ketupat, lemang, kuih raya. Jadinya kita juga boleh melihat murid-murid Cina dan India, mereka yang lelaki akan memakai baju Melayu dan manakala yang perempuan mereka akan memakai baju kurung. So secara tidak langsung di sini kita akan dapat lihat mereka ni sejak daripada awal mereka dah didedahkan dengan nilai-nilai perpaduan. Jadinya dekat situlah secara tidak langsung akan wujud semangat kekitaan dan patriotik, sekaligus akan lebih membuatkan mereka ni menghormati kepelbagaian budaya. Seperti mana yang kita tahu di negara kita ni memang terdapat banyak perbezaan budaya. Jadinya di situlah sikap atau orang kata nilai patriotik akan ada dalam diri mereka sehingga mereka besar nanti. Jadinya saya teruskan kepada pembentang, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Okey, setiap dalam aktiviti kemasyarakatan ni kita perlulah pastikan setiap murid dia akan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan supaya kita dapat memupuk semangat perpaduan dalam diri mereka dengan saling membantu antara satu sama lain melalui aktiviti yang mereka jalankan. Okey, contohnya adalah dengan melakukan aktiviti gotong royong. Okey, macam kita tahu aktiviti gotong royong ini memerlukan bantuan daripada ramai orang, memerlukan campur tangan daripada pelbagai pihak. Jika kita lakukan gotong royong tu di sekolah, dengan aktiviti ni kita akan dapat sumbangan daripada murid-murid daripada pelbagai kaum, sama ada Melayu, Cina, India,
dan dia secara tidak langsung akan memupuk perpaduan secara maksima dalam kalangan murid-murid di sekolah. Okey, aktiviti kemasyarakatan ni dapat menjadi wadah yang terbaik untuk memupuk semangat perpaduan dalam diri setiap pelajar, dan ia merupakan satu volume yang bagus supaya mereka dapat kenal daripada peringkat sekolah lagi macam mana untuk memupuk perpaduan dalam diri mereka. Dan setiap murid ni perlulah diterapkan dengan semangat perpaduan dalam diri masing-masing seiring dengan hasrat negara yang ingin mewujudkan masyarakat bersatu padu walaupun berlainan bangsa dan agama. Okey, seterusnya untuk penutup pembentangan ini, bakal pendidik perlu bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai guru kerana guru merupakan ejen sosialisasi kepada generasi yang akan datang. Maksudnya di sini setiap warga pendidik, bakal pendidik, khususnya pelajar kaunseling sendiri perlu bersedia dari sekarang untuk menjadi guru yang cemerlang, kerana guru ini merupakan orang tengah ataupun ejen sosialisasi kepada generasi yang akan datang. Seterusnya, guru bukan sahaja bertanggungjawab sebagai pendidik kepada pelajar, malah menjadi pembentuk perpaduan kepada pelajar yang pelbagai. Maksudnya di sini semasa bila kami menjadi guru nanti, kemungkinan akan dapat di sekolah yang pelbagai kaum. Jadinya pelbagai kaum dan pelbagai kerenah dan pelbagai pelajar. Perkara itu guru perlu menjadi sebagai pembentuk perpaduan bagi pelajar-pelajar ini supaya bergerak seiring dan bukannya bergerak sebagai satu kaum ataupun berpuak. Oleh itu, guru perlu bersedia dan perlu bertanggungjawab bila menjadi bakal guru nanti. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.